Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan majlis perjumpaan dua hala dengan Tuan Yang Terutama Sergio Mattarella, Presiden Republik Itali. Semasa keberangkatan tiba di Palazzo del Quirinale ke bawah Dulia Maha Mulia telah menerima tabik hormat dan melintasi barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada para anggota Angkatan Bersenjata Republik Itali sebelum dijunjung oleh Presiden Republik Itali. Delegasi kedua-dua buah negara kemudiannya diperkenalkan kepada ke bawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama. Dalam perjumpaan tersebut, hubungan dua hala serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama telah dibincangkan. Antara lain, perdagangan dan pelaburan serta pelancongan diketengahkan bagi mengukuhkan lagi hubungan mesra antara kedua buah negara. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 62 tahun yang telah mengalami beberapa masalah kesihatan lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 110 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, membawa jumlah keseluruhan kes kepada 13,065 orang. Terdapat 28 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 50 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 2 daripadanya iaitu kluster YY Lambak Staff House dan kluster KSA KB Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Pusat Tulen Lelaki Al-Islah, kluster 2632, kluster 3715, kluster 5404, kluster 6041, kluster 6597 dan kluster 7068. Oleh yang demikian, jumlah kluster aktif adalah 176 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan yang masing-masing telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari United Kingdom melalui Singapura dengan menaiki penerbangan Singapura SQ146 pada 24 Oktober 2021 dan penerbangan Singapura SQ148 pada 25 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 30 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 227 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,091 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,886 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation
dengan dua daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 13 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,713 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 499,795 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 29 Oktober 2021, sebanyak 739 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 351,715 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 81.8% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 252,947 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 iaitu 58.8% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,154 orang iaitu 97.4% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,204 orang iaitu 88.2% telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 22 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar-pelajar yang berumur 12 hingga 17 tahun adalah salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam memastikan negara Brunei Darussalam mencapai objektif 80% keseluruhan penduduk mendapat suntikan lengkap vaksin COVID-19. Memandangkan golongan kanak-kanak atau remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun adalah mereka yang masih bersekolah. Kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Agama dan agensi berkenaan diperlukan bagi sama-sama membantu menyelaras program ini sebagai pendekatan whole of nation. Awan Sofian Erwan bin Muhammad, pemangku Ketua Jabatan Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan, dan Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku Pengarah Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama, mengongsikan mengenai program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama telah pun sebagaimana yang dimaklumkan awal oleh Kementerian Kesihatan mendapatkan maklumat berhubung jumlah pelajar di bawah kawalan masing-masing di mana setelah mendapat jumlah-jumlah tersebut, keseluruhan pelajar menurut maklumat Literacy adalah seramai 38,417 pelajar. Penyelarasan dari segi garis pandu dan juga persiapan untuk perkara ini juga dilaksanakan secara bersepadu antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, termasuk juga bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah kawalan Kementerian yang Agama. Negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan negara-negara anggota lain bagi mengeratkan lagi kerjasama pada masa akan datang. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa menyertai sesi mesyuarat Jawatankuasa Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi Pasifik Barat kali ke-72 di Himeji, Jepun yang diadakan dengan format hybrid pada 25 hingga 29 Oktober 2021.
Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menekankan beberapa kemajuan telah dicapai dalam pelbagai bidang dalam kerjasama negara ini dengan pejabat serantau WHO, termasuk mengukuhkan kapasiti peraturan kesihatan antarabangsa IHR, akses kepada vaksin dan ubat-ubatan penting yang lain, penuaan yang sihat, pengurangan garam dan aktiviti berkaitan komunikasi risiko COVID-19. Menteri-Menteri Kesihatan dan para pegawai dari 37 buah negara dan kawasan dalam rantau Pasifik Barat mengadakan mesyuarat jawatan kuasa serantau setiap tahun bagi mengkaji kemajuan dan membincangkan isu-isu kesihatan awam di rantau berkenaan. Mesyuarat selama 5 hari turut membincangkan isu-isu berkaitan keutamaan penjagaan kesihatan dan kecemasan kesihatan awam. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi secara maya. Menyertai majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Hawang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, turut menyertai Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap. Pengisian majlis ceramah khas bertajuk Cara Rasulullah Hadapi Ujian. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan. Bagi menyemarakan sambutan Maulidur Rasul, Kementerian Pembangunan mengadakan ceramah khas bertajuk Cinta Rasul, Cinta Terindah yang diadakan secara maya pagi tadi. Menyertai majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Ceramah antara lain menyentuh cara menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengenali pribadi baginda. Ceramah khas dianjurkan bersama oleh Jabatan Kemajuan dan Jabatan Perkhidmatan Teknikal Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED telah menjalankan 2 operasi berasingan pada 27 Oktober 2021 yang menyasarkan sebuah rumah di Kampung Sabah Tengah dan pada 28 Oktober 2021 menyasarkan 2 lokasi berasingan di Jalan Kumbang Pasang. Hasil gerakan operasi pertama berjaya menahan seorang lelaki dan seorang perempuan warga negara tempatan yang dipercayai memiliki 19 botol dan 120 tin minuman keras pelbagai jenis, 667 karton, 287 paket dan 15 batang rokok pelbagai jenis. Manakala gerakan operasi kedua berjaya menahan 2 lelaki penduduk tetap dan warga negara Malaysia serta seorang perempuan warga negara Malaysia yang dipercayai memiliki 14 botol dan 128 tin minuman keras pelbagai jenis, 4 paket dan 19 batang rokok pelbagai jenis. Kesemua barang tegahan dirampas dan mereka yang disyaki dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang untuk siasatan lanjut. Hanya kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam sahaja dibenarkan di bawah pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 November sehingga 15 November 2021. Kebenaran itu merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 29 Oktober 2021.
Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan perkara tersebut susulan mesej tular berkaitan tata cara ringkas menghadapkan permohonan transit melalui negara Brunei Darussalam. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi talian 120 semasa waktu bekerja atau email ke travelapplication@jpm.gov.bn atau hubungi Jabatan Kastam dan Eksais Diraja melalui talian 238-2361 atau 8323-741 pada waktu pejabat atau email ke info@custom.gov.bn. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam hari ini menghulurkan derma berupa beg makanan kepada sumbangan pandu lalu di Stadium Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Sumbangan diterima oleh Dayang Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang diserahkan oleh Pangeran Haji Suhardi bin Pangeran Haji Nordin, Penasihat Perhubungan Kerajaan dan Protokol BIBD dan Awang Haji Muhammad Suhaimi Haji Ibrahim selaku Presiden Persatuan Bulan Sabit Merah. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam semalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Menyertai majlis Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia Datu Paduka Haji Awang Yusof yang dipertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. 13 persatuan di bawah Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam menyertai majlis tersebut. Pertandingan Inovasi Persatuan Mahasiswa Universiti Brunei Darussalam PMUBD merupakan satu platform dan langkah permulaan bagi para mahasiswa bukan sahaja untuk mencari peluang pekerjaan pada masa akan datang, malahan juga menjana lebih banyak peluang pekerjaan di negara ini. Dayang Fatin Aimoni binti Haji Sufian, Naib Yang Dipertua, Ketua Eksekutif Keusahawanan Persatuan Pelajar EUBD dan pengerusi majlis tersebut berkata demikian semasa perasmian pertandingan berkenaan. Dianjurkan oleh Eksekutif Keusahawanan PMEUBD merupakan pertandingan agar para mahasiswa dapat mempamerkan idea inovatif dan prototipe sedia ada. Ia adalah satu inisiatif yang menekankan kepentingan untuk mengikuti perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi dalam pelbagai bidang perniagaan dan industri. Pertandingan secara dalam talian disaksikan oleh Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Putra, penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik EUBD. Pertandingan dimenangi oleh Agrobo Technologies. Agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat dalam operasi pulih akan sentiasa berusaha melaksanakan tugasan secara menyeluruh, merangkumi langkah menambah baik kewaspadaan, menjalankan langkah pengawalan dan keselamatan. Semasa operasi semalam, 7 kesalahan dicatatkan di daerah Brunei dan Muara, 13 kesalahan di daerah Belait dan 2 kesalahan di daerah Tutung bagi pelanggaran di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Orang ramai disaran agar terus mematuhi arahan-arahan oleh pihak kerajaan dalam strategi pengurangan pergerakan serta risiko penularan wabak COVID-19. Pagi, walaupun agak